tak pernah dengar langsung. Ya, ini saya faham kaitan dengan kedatangan kitaran haid wanita yang sebab berbagai wanita berbagai cara kadang-kadang masalah dalam menghadapi kedatangan haid kan. Ada yang sakit sebelum kedatangan haid tu 1-2 hari sakit, ada yang datang terlampau pendek masa kan. Kalau ikutkan setiap wanita akan ada kitaran haid setiap bulan lah. Haid adalah sesuatu yang kompleks. Ketidakhadiran haid atau mungkin lewat datang haid datang dari pelbagai sebab. Setiap wanita akan melalui ini. Jadi adakah ini bermakna anda juga tidak terlepas dari penyakit amenorrhea ini? Memo Merah Jambu menjemput seorang pakar ONG dan pensyarah perubatan kanan dari Universiti Sains Islam Malaysia iaitu Dr. Nur Zairina binti Zainal. Selamat datang, Doktor. Cuba duduk, Doktor. Baik, Doktor. Penyakit amenorrhea ni, dia punya sebutan saintifik itulah. Kalau dalam sebutan seharian kita ada penyakit apa tu sebenarnya, Doktor? Amenorrhea ni asalnya memang daripada perkataan medical term lah. So A is maksudnya tiada dan menorrhea tu sebenarnya datang perkataan haid lah. Ketiadaan haid. Oh, ketiadaan haid. Ya. Dan betapa berbahayanya penyakit ini kepada wanita sehingga boleh memberi amaran kepada wanita yang sedang menonton, Doktor? Okay. Bila disebut sebagai amenorrhea ni kerana dia ada 2 jenis. Satu primary dan juga secondary. Ya. Jadi dia bergantung pada definisi. Bila kita sebut amenorrhea bermaksud ketiadaan haid lebih daripada 6 bulan. Okay. Itu untuk secondary. Tapi jika seorang wanita itu tidak pernah datang haid dari sejak akil baligh, maknanya selama hidupnya dia tidak pernah datang haid, walaupun dia ada ciri-ciri kewanitaan, itu adalah primary amenorrhea. Okay. Dan Doktor boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang penyakit amenorrhea ni, Doktor? Okey. Bila kita sebut, dia ada 2 jenis lah. Ya. Bila kita sebut primary amenorrhea, dia ada satu kelas. Maknanya kita secara umum ya, di Malaysia pun kita jangka datang haid dalam umur berapa? Dalam 12 tahun 12, kan? 11 tahun. Setengah orang lebih awal ya. Di negara barat mungkin lebih awal, 8-9 tahun. Ya. Jadi bila tiba umur mungkin dalam 12 tahun macam tu kita tidak datang haid, setengah ibu bapa menganggap mungkin lambat biasa. Tapi kalau ikut definisi yang sebenar ya, yang diterima oleh pihak perubatan ya, by the time kita umur 13 tahun haid langsung tidak datang, ibu bapa sepatutnya risau dan membawa anak mereka untuk rawatan lah. Okay, dan siasatan dan rawatan. Ini primary amenorrhea. Okay? Tetapi kalau anak mereka mempunyai ciri-ciri kewanitaan, bila kita umur by the time 8 tahun, 9 tahun ya, dia ada proses sebelum datang haid tersebut, dia ada hormon badan akan mula berfungsi ya. Ini kerana daripada pituitary ya, di otak memberi respon hormon kepada ovari semua dan rahim. Dia akan menyebabkan kita perkembangan pertumbuhan payudara ya, bulu ari-ari, kemudian pertumbuhan tinggi kan, nampak tiba-tiba jadi tinggi. Lepas tu barulah datang haid. Jadi kalau anak gadis mereka mempunyai proses ini, maknanya sudah mula ada pertumbuhan payudara, bulu ari-ari dan makin tinggi, itu adalah kita panggil ciri-ciri sexual secondary. Maknanya ciri-ciri kewanitaan yang peringkat kedua sudah mula ada. Kita boleh tunggu sehingga anak itu berusia 15 tahun. By the time 15 tahun, haid masih tidak datang, kemudian ibu bapa perlu bawa untuk siasatan. Baik, Doktor. Andai ada ibu bapa yang sedang menonton sekarang atau mungkin adik-adik yang sedang menonton, dia tengok, Dai dah umur tu dah sekarang ni. Macam mana ni tak dapat haid lagi? Jadi, apa yang akan berlaku, Doktor, jika anak dara tu sampai umur sedemikian tak dapat haid lagi dan tidak dibawa berjumpa dengan pakar? Apa risiko yang bakal berlaku? Risiko ni itulah yang Linda dia sebut tadi, apakah bahayanya kan? Okey. Bila mereka ni peringkat awal tidak pernah datang haid langsung ya, tidak ada haid langsung sehingga at least by the time 15-16 tahun, kita risau mungkin ada
ketidakseimbangan hormon ya, bermula sama ada di peringkat pituitary, hypothalamus peringkat otak, ataupun di peringkat kilang telur ovary itu sendiri, ataupun sistem peranakan tersebut. Jadi itu mungkin memberi kesan pada hidupnya, sepanjang hidupnya mungkin dia tidak boleh hamil. Okey, ketiadaan hormon ini juga mungkin memberi risiko pada mereka terdedah pada risiko osteoporosis later ataupun penyakit jantung later in their life. Tapi yang paling terdekat itu ialah kesuburan dan juga fungsi seksual wanita bila mereka berumah tangga. Ya, dan bila dah bertemu dengan doktor dan menceritakan masalah anak darahnya yang begitu, tidak dapat period lagi, tak dapat haidnya lagi. Jadi apa yang doktor lakukan? Doktor akan buat sampai dia dapat haid atau ada ubat-ubatnya, ada operation ke doktor? Okey, dia bergantung pada puncanya lah. Kena kita perlu melakukan kesihatan yang penuh. Ya, bermula daripada ketiga-tiga kita panggil ni ialah hypothalamus, pituitary, ovarian axis ya. Dia ada satu sistem. So kita akan siasat dari peringkat-peringkat. Jadi bila anak ini dibawa kepada doktor, dia akan lakukan kita ambil history taking lah. Kita akan lebih tanya, kadang-kadang mungkin anak terlalu kurus ya. Bila kita terlalu kurus, berat badan kita anoreksia kan, sekarang semua nak kurus kan. Baik, banyak lagi info tentang penyakit amenorrhea ini, jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Memo Merah Jambu. Kembali lagi bersama saya Linda On dalam Memo Merah Jambu. Satu amaran buat wanita, satu ingatan buat kaum lelaki. Kita bercerita tentang penyakit berkaitan dengan haid seseorang wanita, iaitu penyakit amenorrhea. Dan Dr. Nur Zairina, tadi doktor janji nak cerita tentang contoh pesakit bagi penyakit amenorrhea ni, doktor. Okey. Pada peringkat awal tadi saya ada sebut tentang primary amenorrhea. Kita banyak menjelaskan tentang primary amenorrhea di mana seorang gadis ni tidak pernah langsung datang haid. Jadi kebanyakan masyarakat kita mungkin menganggap dia normal. Especially kalau anaknya tu menunjukkan ciri-ciri sexual karakteristik, maknanya ada, yalah, nampak cantik, bentuk badan dia apa semua macam perempuan lah kan. So kebanyakan pesakit seperti ini datang lewat ya pada kita punya klinik pesakit puan, dan setengahnya sudah pun berkahwin. Jadi mereka datang tu mungkin untuk masalah kesuburan, mereka tidak hamil. Jadi bila kita tanya, barulah keluar ceritanya tidak pernah datang haid langsung. Jadi ini susah. Memang kita akan buat siasatan. Siasatan sama seperti yang saya sebut tadi, kita akan cari punca sama ada daripada atas ataupun ovari ataupun salur peranakannya. Tapi kalau dia disebabkan oleh benda yang boleh dirawat, maknanya kalau dia boleh reverse, kita bagi ubat, hormon, boleh datang balik haid, itu mungkin tidak ada masalah sangat. Mereka mungkin boleh hamil. Tapi jika wanita tersebut mempunyai masalah genetik, ya, mungkin masalah pada kromosomnya ataupun salur peranakannya bermasalah, yang memungkinkan tidak boleh hamil, ia akan menjadi satu isu yang besar dan akan memberi stres pada wanita ni, kerana dia tidak boleh hamil. Ialah bila pasangan berkahwin, mereka semestinya mahukan anak. Betul. Kan? So dia biasanya susah lah kerana pesakit akan depres ya. Dia perlukan sokongan yang kuat daripada keluarga dan kebanyakannya mungkin ambil masa untuk datang kembali ke klinik untuk menerima rawatan ataupun terus hilang. Jadi susah. Ya, doktor cerita semula tentang bila seorang gadis dan meningkat dewasa jadi seorang wanita dewasa pasti ingin cari pasangan hidup, berkahwin dan bahagia dan sebagainya. Tapi andai katalah wanita ini menghadapi amenorrhea ni, tak ada langsung haid, itu satu saja masalah yang bakal dihadapi, iaitu tidak boleh melahirkan, tidak boleh hamil, tidak boleh ada anak. Ada masalah yang lain, doktor, antara hubungan suami isteri mungkin? Ya, jika dia melibatkan salur peranakan yang mungkin tidak normal, ya, mungkin hubungan suami isteri itu sendiri akan terganggu. Kepuasan antara pasangan ini, sebab bila kita bincang mengenai isu rumah tangga ini, benda-benda bilik tidur ni biasa susah orang nak cerita, kan. Jadi nak explain pun, kita nak tanya pesakit pun kena
kena 2-3 kali visit, korek tanya kan, sebab masing-masing nak menutup aib kan. Memang betul lah, tapi satu tahap kita nak bantu dia susah sebab dia tidak memberikan informasi. Jadi jika dia ada masalah dengan salur peranakannya, mungkin sebenarnya kedua-dua pasangan ini tidak mencapai kepuasan yang sepatutnya. Okey, satu lagi masalah yang mungkin merisaukan ialah jika dia mempunyai masalah genetik, ya, mungkin kerana kromosomnya adalah seperti lelaki, tetapi disebabkan oleh organ dia semasa dia janin itu tidak respon terhadap hormon lelaki, maka dia akan respon terhadap sistem wanita. Jadi dia akan kelihatan sempurna seperti wanita, berfungsi seperti wanita, tetapi kilang telurnya tidak mempunyai telur untuk ovum untuk mengandung. Dan dia tidak mempunyai sistem dalaman seorang wanita, jadi tidak boleh mengandung. Tapi kilang telur ini jika tidak dikeluarkan, ada setengah penyakit lah kita panggil ni kan, kalau kita sebut dia ialah androgen insensitive, minta maaf ya, susah nak sebut dia, AIS lah kan, dia ada complete dengan partial. Kilang telur jika tidak dibuang boleh membawa kanser kepada tuan badan tersebut. Balik semula pada amenorrhea ni, doktor. Ada 2 peringkat katanya tadi, ada primary dan juga secondary. Yang banyak kita bincangkan tadi semua primary, maknanya daripada peringkat awal anak gadis tu tidak dapat period langsung, tak dapat haid langsung. Tapi yang secondary ni pula dah dapat haid tu, tapi doktor tiba-tiba dia tak ada haid langsung, berhenti terus. Itu bukan dikira menopause, doktor? Bukan. Jadi dia takrif dia ialah menopause dia kalau dia dah 45 tahun ke atas. Jika dia tidak datang haid, datang haid, kemudian satu fasa tidak datang haid untuk 6 bulan ke atas ataupun setahun ke atas, tapi umurnya masih bawah 40 tahun, kita panggil secondary amenorrhea. Maksudnya mungkin kita panggil secondary lah, tahap kedua lah, jenis kedua. Biasanya kalau tak datang suspek pregnant lah, mengandung. Tapi kalau dah tunggu sampai kalau tak ada isi tu, jadi kita kena siasat lah. Punca-punca secondary amenorrhea ni seperti saya sebut tadi masih bergantung pada sistem hypothalamus, pituitary dan juga ovari wanita tersebut lah, maknanya daripada brain dan juga ovari. Tapi tentang bila kita sebut primary tadi, kita banyak sebut tentang kedua ini dan juga salur peranakannya. Jadi kalau secondary amenorrhea, wanita ni pernah datang haid, maknanya sistem ni pernah diuji lah kita cakap, maknanya pernah datang haid, maknanya salur peranakannya sepatutnya berfungsi. Tapi mungkin ada sebab-sebab lain, mungkin di peringkat hypothalamus ataupun pituitary ataupun di kilang telur tersebut ada ketidakseimbangan dan menyebabkan wanita ni tiba-tiba tidak datang haid. Okey, kalau dia mengandung, memang sistem ni dah berubah lah kan, itu dah tolak ke tepi lah kalau mengandung. Tapi jika dia mempunyai penyakit, dia bergantung juga diet. Kalau tiba-tiba dia extreme diet juga, ada extreme exercise kan, ataupun dia memakan jamu-jamu ubat-ubatan yang mengandungi kandungan steroid yang tinggi, ini boleh mensuppress, maknanya seluruh sistem hormon ni akan hilang keseimbangan dan menyebabkan mereka tidak datang haid. Okey, begitu juga kalau wanita yang mungkin mempunyai mungkin kanser yang mendapat terapi radiasi pada antara 3 sistem ini tersebut pun akan menyebabkan mereka tidak datang haid. Tapi ada juga keadaan-keadaan di mana kita sebut kalau polycystic ovarian syndrome, ini maknanya ketidakseimbangan hormon. Wanita ni mungkin dia adalah satu penyakit yang kompleks, tapi kesimpulannya dia hormonnya tidak seimbang, dia lebih hormon androgen, hormon ke arah lelaki, pun menyebabkan ketidakseimbangan dan dia tidak datang haid. Jadi kita akan siasat semua ni, maknanya semua profil hormon dia akan diambil untuk disiasat. Jadi biasanya jika dia disebabkan oleh masalah-masalah hormon ini, mungkin boleh masalahnya mungkin boleh reverse lah, kita boleh menterbalikkan proses tu dengan seimbangkan kembali dengan hormon.
Yang dulu saya kata tentang masalah kanser, ya, surah Al-Hajj dan surah Mu'minun. Bila kita baca surah tu, kita baca tafsirnya, tak ada perkataan barah dalam surah tu, ya. Jadi benda ni, mukjizat Al-Quran ni hanya Tuhan saja yang tahu, ya. Dan inilah yang saya nak terangkan di sini, bahawa kita kena yakin, ya. Dan mukjizat Al-Quran ni satu mukjizat yang hanya untuk umat-umat Nabi Muhammad, dan kita bertuah kerana kita umat Nabi Muhammad, dan mukjizat ini untuk penyembuhan. Masih lagi bersama saya Linda On dalam Memo Merah Jambu, satu amaran buat wanita, satu ingatan buat kaum lelaki. Dr. Zairina dah pun terangkan tentang penyakit amenorrhea ni. Nampaknya kita tak boleh ambil indah tak indah, tak kisah bila anak-anak dara datang haid lambat, atau mungkin bila kita sendiri dah ada haid dan tiba-tiba terberhenti haid kita dalam tempoh masa yang begitu panjang. Jadi perlu ambil tahu tentang penyakit amenorrhea ni. Dan untuk bercerita lebih lanjut tentang pengalaman beliau mengidap penyakit ini, kami menjemput pesakit amenorrhea iaitu Puan Masna. Khabar Puan Masna? Waalaikumsalam. Baik Puan Masna, dikatakan mengidap penyakit amenorrhea. Dah tahu macam-macam tentang amenorrhea tadi, cuma nak dengar dari mulut Puan Masna sendiri selaku pesakit amenorrhea ni. Saya sebenarnya mengalami sakit tu dah lama. Sakitnya kalau datang period tu terlama amat sakit. Sampai kadang-kadang baring tak boleh, makan tak boleh. Yang hanya saya boleh buat macam mana, kepala dekat bawah, dekat simen tu, kaki naik ke atas. Jadi macam tu baru boleh memulihkan kesakitan saya. Sejak bila tu Puan? Dah lama dah. Sangat lama. Jadi sekarang ni pula masalahnya datang period tak menentu. Kadang-kadang datang, lepas tu tak datang. Kalau datang 20 hari bulan, nanti datang 27. Nanti 7 hari bulan yang macam lambat seminggu. Macam tu. Jadi kalau masa dah datang tu, yang paling susah sekali, dia muntah. Macam orang mengandung. Dalam 3 hari itu, dia akan muntah-muntah. Pagi muntah, tak kira lah nak makan ke apa, dia muntah. Dah lepas 3 hari, dah biasa semulalah. Itulah masalahnya. Lepas tu sekarang ni dia akan lewat 3 bulan, nanti datang lagi. Lewat macam 6 bulan, datang 3 bulan. Macam itulah. Dalam masa kelewatan tu pula, masalahnya pula macam orang mengandung pula. Muntah tak ada lagi, tapi cuma macam kita makan, macam ada bau lah, tak boleh macam. Anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada simptom ataupun tanda-tanda yang doktor terangkan awal tadi, mungkin cepat-cepat pergi berjumpa dengan pakar untuk mengelakkan penyakit anda berterusan. Terima kasih banyak Puan Masna atas perkongsian tadi, pengalaman Puan Masna terhadap tentang penyakit amenorrhea ni, dan juga doktor, terima kasih banyak-banyak. Macam-macam kita tahu dah tentang amenorrhea ni. Jadi kepada anda juga penonton, terutama kaum wanita, jangan ambil tidak kisah tentang kitaran haid anda. Minggu depan ada satu lagi penyakit berkaitan dengan wanita dalam Memo Merah Jambu. Kita berjumpa lagi, insya-Allah.